Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di seluruh dunia. Okay, so untuk hari ini insyaAllah syarikat yang kita akan lihat annual reportnya adalah syarikat yang diberi nama uh, apa namanya, Pfizer. Okay, so Pfizer Incorporated adalah tajuk kita untuk hari ini. So sebelum kita bermula, please kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, kepada sahabat anda dan juga kepada kaum kerabat. Okay, so mana tahu ada antara mereka yang tercari-cari ataupun ternanti-nanti tempat untuk belajar. So sama-sama kita belajar hari ini berkenaan dengan annual report bagi syarikat Pfizer Incorporated Sdn Bhd. Dan sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, anda boleh komen dengar, dan sekiranya anda boleh nampak skrin saya, sila komen nampak. Okey. Dan sebelum tu biar saya test dulu. Harapnya boleh dengar dan juga boleh nampak skrin. Okay. Alright, ada lagging sikit, tak apa. Nampaknya semua okey. So tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita pada hari ini. Sekali lagi saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang bersama pada sesi hari ini, dan juga jutaan terima kasih kepada yang dah sharekan video ini. Okay, so thank you so much. Dan sebagai disclaimer, okay, so sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Okay, so sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing, dan sekiranya anda memerlukan kepada nasihat profesional, okay, dapatkan daripada mereka yang bertauliah, okay, dan juga berlesen. Okay. So apa yang kita cuba buat untuk hari ini adalah untuk kita lihat sedikit maklumat-maklumat yang disediakan di dalam annual report bagi syarikat Pfizer Incorporated. Okay, hari ini kita akan lihat syarikat Pfizer Incorporated untuk tahun 2020. Okay, so ada di sini clan ataupun penerima vaksin Pfizer. Boleh komen lah, anda ada sebahagian daripada keluarga Pfizer. Okay, ataupun bukan Pfizer pun tak apa. Okay, boleh komen anda daripada penerima vaksin daripada syarikat yang mana. Okay, so kita go through muka depannya. Okay, this is the front, dia punya front page untuk syarikat Pfizer. Okay, dan sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada antara penonton kita, okay, ataupun dalam kalangan kita yang first time jumpa saya, first time nampak saya. So izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli. Saya merupakan lulusan ijazah sarjana muda daripada UiTM dalam jurusan Civil Engineering, dan currently saya memiliki professional qualifications dalam Syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC. Dan currently saya memiliki dua jenis lesen. Yang pertama lesen FPMR daripada SIDC, dan yang kedua daripada FIMM untuk lesen unit trust. Dan currently bekerja sebagai advisor bersama dengan The Sophisticated Investor ataupun TSI Group, dan juga pada masa yang sama merupakan financial consultant bersama dengan Philip Mitchell Berhad, dan sebagai senior marketing representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Bhd. Okay. Dan alhamdulillah, antara beberapa pencapaian saya sepanjang tahun 2021, saya merupakan million dollar producer ataupun MDP, dan merupakan sebagai top producer bagi TSI Group untuk dua jenis kategori, iaitu PMA dan juga PIMAT, bagi bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Okay, so itu sedikit latar belakang saya. Okay, harapnya mungkin belum pernah kenal, sekarang at least sudah kenal sedikit. Okay, so ini muka depan untuk annual report bagi syarikat Pfizer Incorporated untuk tahun 2020. Okay, nama yang didaftarkan, di simbol yang didaftarkan adalah PFE, dia punya trading code, dan didagangkan di mana? Di
NYSE ataupun New York Stock Exchange. Okay, so sebelum ni mungkin most company yang kita dah review datang ataupun didagangkan di Nasdaq. Tetapi yang hari ni lain sedikit, didagangkan di New York Stock Exchange. Okay, so Nasdaq basically untuk syarikat teknologi. All the tech stocks dia duduk dalam Nasdaq. Yang lain-lain tu dia ada New York Stock Exchange, ada banyak lagi stock exchange dekat US ni. So yang popular Nasdaq dan juga New York Stock Exchange. Okay, kita terus kepada bahagian business. Okay, so kita lihat pada muka surat yang ke 8. Okay, so 8 baru start bahagian part 1 dia, which is dia punya introduction ataupun latar belakang berkenaan dengan syarikat Pfizer, Pfizer Incorporated. Okay, apakah dia bisnes yang dijalankan oleh syarikat Pfizer? Okay, so mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu, okay, mungkin ramai yang tahu, tapi untuk for the benefit of all, so kita just baca sedikit berkenaan dengan latar belakang syarikat Pfizer ni, apa dia buat, apa business operation dia, segmen dia apa dan lain-lain. Okay, so Pfizer Incorporated is a research-based global biopharmaceutical company. Okay, dia ialah syarikat berasaskan kepada kajian ataupun research untuk global biopharmaceuticals. Ni ialah kategori dia ataupun sektor dia, biopharma, biopharmaceutical company. We apply science and our global resources to bring therapies to people that extend and significantly improve their life through the discovery, development, manufacture and marketing, sales and distributions of the biopharmaceutical product worldwide. Okay, so dia nak menggunakan sains untuk membawa terapis, dia panggil sebagai terapis untuk manusia ataupun people. We work across developed and emerging markets to advance wellness prevention treatments and cure that challenge the most feared disease of our time. We collaborate with healthcare providers, government and local communities to support and expand access to reliable and affordable healthcare around the world. The company was incorporated under the laws of State of Delaware on June 2, 1942. Wow, okay. Syarikat ni sebenarnya dah di-incorporated, dah ditubuhkan sejak tahun 1942 lagi. Wah, bukannya setahun dua punya company lah. Okay, dah lama. Saya pun belum lahir lagi. Syarikat ni dah dilahirkan. 1942. Even Malaysia pun belum merdeka. Tanah Melayu pun, Tanah Malaya belum merdeka lagi. So, apa lagi kat sini yang dia explain? Most of our revenue come from manufacture and sales of our products, principally biopharmaceutical products, and to a lesser extent from alliance agreements under which we co-promote product discovered or developed by other company or us. Okay, so most daripada revenue ni dikata datang daripada manufacture dan juga penghasilan dan juga sales ataupun penjualan produk biopharmaceuticals dia, dan juga ada serba sedikit ataupun ada juga revenue dia datang daripada produk orang lain yang dia promoteskan ataupun yang dia jual. So ada juga. We believe that our medicines and vaccines provide significant value for healthcare providers and patients through improvement treatments and disease improvement in health, wellness and productivity, as well as by reducing other healthcare costs such as emergency room or hospitalizations. So itu kepercayaan dia bahawa ubat dan juga vaksin dia mampu memberikan ataupun meningkatkan tahap kesihatan, wellness dan juga productivity of people dan juga secara tak langsung dapat mengurangkan kos untuk healthcare dan juga penggunaan emergency room, penggunaan kecemasan, ward ataupun bilik-bilik kecemasan. We seek to enhance, dan ada dua benda sebenarnya dia buat, which is medicine dan juga vaksin. So bukan vaksin saja. Although Pfizer mungkin terkenal sebagai vaksin provider, tapi dia juga menyediakan medicine, ubat-ubatan dan juga vaksin. Ubat dia untuk merawat, kalau saya vaksin ni untuk mencegah. So dia ada dua jenis type of treatment lah. Satu nak kata sebelum untuk mencegah benda tu daripada berlaku. Medicine ni bila dah berlaku, dan how to treat. Dia ada dua. Okay.
We seek to maximize patient access and evaluate our pricing arrangement and contracting methods with payers to minimize adverse impact on our revenue within our current legals and pricing structure. Okay. So purpose company, okay, the company purpose ataupun dia punya core mission dia, ataupun mission statement dia, apa sebenarnya company tu. Kalau kita nampak perbezaan US punya stocks ataupun the US punya company, kita dah go through ada beberapa, I think 6 ataupun 5 atau 6 company yang kita dah go through. Mereka mesti ada purpose of the company. It's not just making profit. Okay, so purpose dia bukan kata to be the first trillion company ke, bukannya to be the biggest market cap ke, bukan the biggest revenue contributor ke, bukan. Sebab each company tu dia ada business segment dia, so dia ada key area yang dia nak tackle ataupun to solve problem, untuk menyelesaikan masalah orang ataupun to provide a better solutions kepada manusia. So purpose adalah key untuk business to grow further. So it's not just making money. Making money is important, sebab kalau tak, macam mana bayar gaji pekerja, kan? Macam mana nak bayar pekerja nak tanggung keluarga dia, kan? That is important. Tapi the purpose should be bigger than the money. So mungkin ada daripada kalangan pendengar kita yang bersama ni adalah business owner. So what is your business purpose? Okay, Amazon dia ada tagline. Kalau dengar Jeff Bezos punya talk, saya selalu cakap benda tu. Apa purpose dia? Sony dia ada purpose dia. Before masa selepas Perang Dunia Kedua, Sony come out, dia ada purpose dia. Dia ada mission. Kalau anda cari di YouTube, dia akan mention benda tu. What is the purpose? Company punya purpose. So of course betul lah datang dia punya mission, vision dan sebagainya. So dekat sini Pfizer dia punya purpose adalah breakthrough that change patient life. Okay, so kalau tagline tagline ataupun dia punya purpose dia. Okay, breakthrough nanti mungkin datang daripada dia punya research, come out dia come out daripada R&D dia yang mampu mengubah ataupun contohnya vaksin COVID-19, dia come out dengan solution yang mampu mengurangkan. Dia bukan sebenarnya technically macam mencegah vaksin ni, dia hanya mengurangkan the severity, keterukan kalau kita kena COVID tu, ataupun sebarang penyakit tu. So dia punya purpose untuk Pfizer adalah breakthrough that change patient life. So by doing so, we expect to create value for the patients we serve and for our colleagues and shareholders. Shareholders juga So banyak company kadang-kadang tak mention lah shareholder. Kadang-kadang letak shareholder kat depan, kadang-kadang letak shareholder kat bawah. It's different lah. Company dia punya so-called tier dia. Okay, so siapa yang pertama? Clients ke, employee ke, shareholder. Okay, so antara tiga tu lah dia difference among different company. Pfizer growth strategy is driven by 5 bold moves that help us deliver breakthrough for patients and create value for shareholder and other stakeholder. Okay, so this is dia punya 5 bold move. Unleash the power of our people, deliver first-in-class science, transform our go-to-market models, win the digital race in pharma, and lead the conversations. Itu 5 bold move. Bold ni maknanya macam berani lah. Yang bold tu ganas ke garang macam tu lah, bold. Kemudian bawah ni anda boleh baca lagi. Kat sini dia mention juga following number 1, the recent spin-off and combination of the Upjohn business, which was our global family of patent branded and generic business, with Mylan. So dia ada combination of a business antara Upjohn milik Pfizer dengan Mylan, which created a new global pharmaceutical company nama Viatris. So these dua company combine jadi new company. Okay, macam merger lah, merger. Jadi dia ada come out dengan ataupun JV lah, biji company dia ada buat satu JV company nama Viatris in November 2020. The formation of the consumer healthcare JV in 2019, we saw the culminations of Pfizer transformation into a more focused, innovative science-based biopharmaceutical product business. Okay, so itulah dia punya JV business yang dilakukan antara Upjohn dan juga Mylan.
Okay, kemudian our first significant recent business development activities in 2020, including in the April 2020 agreement with BioNTech to develop, manufacture and commercialize the mRNA-based coronavirus vaccine program BNT162 M to preventing COVID-19. Okay, so ini perkembangan untuk tahun 2020. Sebab report ni as of dia ambil untuk financial year bagi tahun 2020. So waktu ni dia combine dengan this company BioNTech ni untuk menghasilkan that so-called Pfizer vaccine tu lah. Kita hanya panggil namanya Pfizer, vaksin Pfizer ni. Tapi sebenarnya dia adalah Pfizer dan juga BioNTech dengan nama komersialnya mRNA tu. Okay, ataupun nama code name dia BNT162. Yang ini jarang kita gunalah, BNT162 ni. Okay, dan juga untuk June 2020 agreement to develop and commercialize Valnevus Lyme disease vaccine candidate VLA15. Kemudian September 20 entry into strategic collaboration with C-Stone to develop the commercialized PD-L1 antibody such Malimab. Okay, saya pun minta maaf kalau salah sebut. Tak biasa guna istilah-istilah pharmaceutical ni. Hopefully betul lah, dan kita dapat dah punya inti daripada paragraf ni. And to bring additional oncology assets to China. So ada berapa lagi all the development untuk tahun 2020 ada kat sini, boleh baca. Kemudian on the commercial operations, okay. Ini bisnes, pecahan bisnes dia daripada syarikat Pfizer ni, dipecahkan kepada beberapa key products. Yang pertama untuk internal medicines, untuk oncology, untuk hospital vaccine, inflammation and immunology dan juga rare disease. Okay, so Pfizer punya vaksin tu kat mana? Yang duduk kat sini lah, bahagian vaksin ni. Yang kat sini. Yang Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine ni. Okay, so dia ada, selain tu dia ada juga produk-produk lain untuk internal medicine. Include innovation brands from two therapeutic area, cardiovascular, metabolic and pain, as well as regional brands. Kemudian ada untuk oncology, untuk hospital, kemudian ada untuk inflammation dan juga untuk rare diseases. So ada macam-macam jenis pecahan daripada Pfizer tu. Sebab dia ada dua, satu medicine, satu lagi dia ada vaksin. Alright, so ini bahagian collaboration and co-promotion, beberapa perkembangan untuk tahun 2020 bagi Pfizer. Yang ini combination ataupun usaha sama antara Pfizer dan juga BioNTech. Kemudian untuk Eliquis, kemudian Zanti, Bavinkyo. Susah betul nak sebut nama-nama ni, terms ni. It's not familiar benda ni untuk saya, tapi saya nak tahu dan saya nak faham dengan lebih lanjut. Apa sebenarnya Pfizer ni, dalam dia ada apa, berapa banyak revenue dia, apa business model dia, saya nak tahu. So that's why saya kongsikan bersama-sama untuk kita bedah report dia. Very interesting, di luar kepakaran saya, di luar bidang yang saya tengok. Very rare lah saya tengok apa ni untuk medical ataupun biopharmaceutical punya company. Kemudian dekat sini bahagian research and development, okay, all the R&D yang dijalankan untuk tahun 2020 dah boleh baca kat sini. Okay, page ke-11 adalah untuk dia punya R&D pipeline. So dalam proses untuk menghasilkan dia punya biopharmaceutical products ni, dia ada beberapa stage yang dia kena selesaikan. Dia bukanlah macam dapat idea terus buat dan boleh jual. Dia bukan macam tu. Untuk produk-produk yang biopharmaceutical ni perlukan kepada lesen ataupun approvals. So memang dia ada stages yang dia perlu lalui. So yang pertama macam discovery project, of course lah, macam dapat idea ke, daripada finding daripada dia punya research ke, kan. And then masuk phase 1. Phase 1 ni apa? Experimental medicine tested for first time in human clinical trials. Kemudian masuk, kalau boleh dah yang lepas phase 1 baru masuk phase 2. Phase 2 masuk trial focus on medicine effectiveness, ideal dosage and delivery methods. Kemudian masuk phase ketiga. Yang ini untuk test result of earlier trials and larger population in randomized trial, analyze risk and benefit. Kemudian
barulah kalau selesai phase ketiga ni untuk registration, ataupun phase keempat tu application file with appropriate regulatory authorities when trial result warrant. Okay, sudah dapat result, dah tested, apa ni okey semuanya, barulah boleh didaftarkan dan juga selepas itu boleh dipasarkan. Bukannya apa dapat ramuan kat YouTube, campur-campur packaging, buat label jual, bukan macam tu. Jadi kena buat R&D, kena buat testing, lepas tu baru boleh jual. So currently this is all the project yang dalam pipeline untuk Pfizer. Phase 1 ada 27 projek, phase 2 ada 35, phase 4 ada phase 3 ada 24, dan juga untuk registration ada 9. So total ada lebih kurang 95. So banyak juga dia punya R&D in the pipeline. Okay, kemudian this is on the internal operations. Okay, revenue by national market. This is just on general by percentage wise. Main revenue untuk syarikat Pfizer masih untuk tahun 2020 this is untuk tahun 2020. Saya juga nak tahu untuk 2021 nanti, tapi dia belum keluar report dia. Berapa kontributor daripada seluruh dunia sebab untuk 2020 mungkin waktu tu baru penemuan vaksin, negara lain pun mungkin belum start masuk order dan sebagainya, ataupun ada mungkin sikit. So far yang kita dapat kat sini, main revenue datang daripada US market. Untuk tahun 2020, 52% daripada revenue Pfizer datang daripada local market dia, which is untuk US customer. Manakala China 6% dan juga Japan 6%, which is antara negara yang terbesar lah selain daripada US dia. Dan other country combine semua negara-negara lain selain daripada US, selain daripada China, selain daripada Japan, 36%. Okay, so they heavy, lebih heavy dekat US market. Alright, on the sales and marketing, okay, yang boleh baca dekat sini. Kemudian bawah ni patent and other intellectual property right. Ada juga kat sini jenis-jenis dia, drugs dia, ataupun yang salah faham drugs ni yang medicine tu lah. Bukannya apa dia belah ada guna drugs, so memang orang panggil drugs lah. So nama-namanya mungkin susah saya nak sebut, anda boleh baca kat sini. Okay. Kemudian on the competition, okay, so this sector sebenarnya dia sangat intensely competitive and often highly regulated market. Okay, so dah satu competition dia tough, itu pun intense. Sebab banyak lagi syarikat pharmaceutical, biopharmaceutical di seluruh dunia ambil compete. Dan sebab this business ni di regulated market. Okay, regulated market. Dia macam capital market juga lah, regulated. Tapi yang ni lagi more regulated because it involve people life. Libatkan nyawa manusia, kesihatan manusia. So dia ada lebih stringent, dia punya benda-benda yang dia kena follows. Okay. So dua benda yang intense bagi syarikat Pfizer ni. Satu in term of competition, satu lagi dari segi dia punya sebab regulation pun akan berubah. Regulation akan berubah dari semasa ke semasa. Okay, apa lagi yang dekat sini? Pricing pressure. Okay, tu adalah sebab competition. So ada pricing pressure, kadang-kadang ada regulation yang kata tak boleh jual certain price ke, kena limitkan, sebab kalau tak terlalu mahal, terbeban juga untuk orang awam beli ubat, beli vaksin dan sebagainya. Okay, so FDA adalah body yang approve untuk US market bagi dia punya produk-produk biopharmaceutical. Environment matters, okay, so anda boleh baca kat sini all dia punya concern dan juga apakah perkara yang dia dah buat untuk environment. Okay, this is common sebab sekarang banyak investor start looking at ESG as part of dia punya criteria dalam selection of stocks, dalam penilaian pelaburan mereka, especially global punya institution, all the big institution hedge fund ke, private equity ke, asset management ke, so they are looking at ESG as part of parameters dalam selection mereka. Kemudian on the human capitals, okay, kalau kita nampak dekat sini dimension as 31 December 2020, approximately ada 78,500 pekerja di seluruh dunia bagi syarikat Pfizer ni. Banyak juga, 78,000 worldwide.
Manakala 29,000 400 semua yang ni base dekat US. Okay, so banyak juga yang sebenarnya base dekat overseas lah, selain daripada US. 29,400 kat US. Selebihnya lebih kurang 50,000 ada dekat scattered lah dekat negara-negara yang lain. Okay. Alright, this is risk factor. Risk level ni seperti biasa. Risiko-risiko yang associated to Pfizer, manage care trends, competitive product, concentration, research and development, global operations, product manufacturing, sales and marketing risk, collaboration and other relationship with third parties, counterfeit product. Okay, sini juga lah dia punya risk untuk cakap Pfizer yang mana ada juga orang tiru produk-produk tiruan ni. Dia antara risk juga untuk syarikat Pfizer. Okay, risk yang related to government regulation and legal proceeding, pricing and reimbursement, US healthcare reform, development regulatory approval and marketing of product, post-approval data, legal matters. Okay, kemudian yang ni untuk intellectual property, of course lah, dia punya IP tu certain tahun je, dia bukannya intellectual property tu sampai bila-bila kan. So itu semua merupakan antara risk yang ada untuk syarikat Pfizer ini. Okay. Seterusnya kita lihat page ke 28 on part nombor 2 ni, market for the company common equity related stockholder matters and ensure purchases of equity securities. Okay, so dekat sini kalau kita nampak dia mention since as of 23rd February 2021 there were 139,582 holders of the common stock, pemegang saham bagi syarikat Pfizer sebanyak 139,582 as of 23 Februari tahun 2021. So ramai betul pemegang saham Pfizer ni. Mungkin disebabkan harganya yang taklah mahal yang beribu-ribu sebab US market ni lain sikit kan. Harga dia yang beratus ribu satu unit dia. Ada yang ribu, ada yang ratus, ada yang puluh-puluh. So dia varies ikut company tu lah. So untuk tahun 2020 ada 139,000. Okay, ada pemegang common stock dia. Bukan yang lain tu bukan yang lain tu, maksudnya macam all derivative lah, produk derivative yang lain tu. Okay, so ni yang common stock bawah company issue. Alright, so apa lagi dekat sini? Okay, page 29 ni dia bagi comparison untuk peer group performance graph. Dia bagi kat sini comparison antara Pfizer, peer group dan juga S&P 500. Okay, so peer group mungkin dia combine semua, ataupun mungkin ada satu kedua yang saya tak tahu kat sini, dia tak mention lah dia punya peer group. But kalau nampak kat sini Pfizer yang paling rendah, yang mana S&P 500 return untuk 5 years antara yang paling tinggi. Dan peer group, okay, so peer group dia mention kat sini dia combine semua yang kompetitor dia lah, ataupun dia panggil peer group dia, macam ABV Incorporated, Emergent, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Eli, GSK, Johnson Johnson, Merck & Co, Novartis, Roche and Sanofi. Okay, so this company all combine together, dia jadikan satu index dia. Okay, so peer group dia dah lebih tinggi lah compared to Pfizer alone. So Pfizer ni kat bawah ni. Alright, so ni macam pulangan dia lah. Kalau anda labur 100 5 tahun lepas, dalam Pfizer sekarang dah value dia 145 macam tu. S&P 500 labur 100, sekarang value nya 203 macam tu. But again ini bukan by call, dia dah bagi comparison. But I think so far yang kita tengok memang most company dia akan bagi macam tu. Mungkin juga part of requirement daripada SEC
perlu meletakkan comparison tu juga. Mungkin lah. Kat Malaysia tak ada. Ada pun additional je. Okay. Kemudian page ke-30 on the financial data. Okay, kalau kita nampak kat sini, the first thing yang kita nampak kat atas adalah on the revenue. Okay, so kita nak tengok berapa revenue sebenarnya bagi syarikat Pfizer ni. Banyak betul jual vaksin kan. Okay, tapi data ni untuk tahun 2020. So belumlah termasuk lagi angka-angka yang order-order daripada negara-negara yang mendapatkan vaksin itu. So yang ni untuk tahun 2020, revenue dia 41.9 bilion. As compared to 2019 41.1 so masih dalam range 41 bilion. Manakala income untuk 2020 sebenarnya menurun. Okey. 7.02 bilion untuk tahun 2020. Manakala income untuk tahun 2019 adalah 10.8 bilion. Okay. Even though revenue dia kurang compared to 2020, tapi income lagi tinggi. Banyak juga tinggi tu sebenarnya, 10.8. So beza 10 dengan 7. So kenapa tu? Okay. So kalau nak tahu kena bedah dengan lebih details lah macam kenapa. Sebab jauh yang beza 3 billion difference dengan revenue yang lebih rendah. Okay. Lain-lain dekat sini anda boleh baca. Kemudian bawah ni page 30 juga on the management discussion and analysis. So ini dibagi dalam bentuk graph of the revenue, net cash flow, EPS and adjusted diluted EPS. So EPS nampak berkurang sebab profit tadi berkurang as compared to 2019. 2018 3 2017. Oh, okey. 2017 lagi tinggi paling tinggi untuk 4 tahun ni. Sorry, untuk 5 tahun. Iaitu 13 bilion 13.5 bilion dengan revenue 38 bilion. Okay. So EPS ni memang nampak drop kat sini lah. Naik sikit kemudian drop untuk 3 tahun. Kemudian okay, this is more explanation berkenaan dengan dia punya business. Tadi kita dah nampak kat belah atas tadi, dia punya JV tadi antara Upjohn dengan Mylan. Okay, the R&D dekat sini, ni huraian untuk revenue. The products dia. Okay. Bawah-bawah ni semua dia punya huraian dengan lebih details setiap segmen ataupun business segmen dia tu. Right, anda boleh baca satu persatu. Okay. This one the benefit plan. So dia ada juga pension plan itulah. Kat US ni banyak ada yang pension plan. Okay. Apa lagi yang ada kat sini? Okay. Page ke-38 on the revenue by geography. Ni pecahan dalam bentuk figures. Tadi tu dalam bentuk percentage, yang ini dalam bentuk US dollar. Okay. So kalau kita nampak guys ni untuk period ending 30 December 2020, overall revenue 41 bilion, 41.9, US 21.7 bilion. Manakala international 20.19, so tak jauh sangat beza as compared to US. So US berapa, almost half, lebih daripada half. So yang the rest of the world contribute the rest. Manakala bawah ni
Yang ini dia bagi dalam untuk analisis bagi change in the worldwide revenue by geographic areas in 2020. So dia pecahkan sama yang ini worldwide, US dan international. Untuk pecahan lagi dia punya operational growth dia ataupun decline untuk ni produk nama-nama dia tadi tu. Kemudian revenue daripada mana ni, Europe as well as Japan and Brazil, okay, ada pengurangan in term of revenue dia. Kemudian on the other operational factors, operational growth, dan juga unfavorable impact on the foreign exchange. Okay, so ini bahagian pecahan lagi untuk 2020 dan juga 2019. Kemudian kita teruskan lagi. Page ke 39. Lagi pecahan dengan lebih details. Anda boleh baca kat sini. This is revenue selected products, guys. Okay, so ini pecahan revenue untuk produk-produk, each produk yang dikeluarkan oleh Pfizer. Contoh macam Prevnar 13 ni. Okay, so global revenue dia berapa? 5.8 billion. Untuk US market 2.9, international 2.9. Pecahan dia macam tu. Ibrance 5.3 billion. Dia contribute 5.3 billion untuk Pfizer as a whole. So paling besar ni datang dari produk ni, Prevnar ni 5.8, kemudian followed by Ibrance, kemudian Eliquis. Minta maaf kalau saya sebut ataupun pronounce dengan tidak betul atau tidak tepat sebab memang susah nak pronounce nama-nama yang berbentuk jargon bagi saya ni. Okay, so dan produk lain lah, X lah, V apa benda namanya ni. Okay, kemudian page ke-41 on the product development. Okay, apa product development yang dalam perkembangan semasa. Banyak juga Okay, page 42. Okay, sambungan lagi. Okay, page ke-43 dia bagi cost and expenses punya figures. So daripada revenue tadi tu, kita nak tengok berapa banyak digunakan untuk each operation ataupun daripada segi cost tu. Pertama, cost of sales untuk mungkin sales commission ke, untuk proses marketing dan sebagainya tu. Di bawah ni bahagian cost of sales digunakan 8.6 billion ataupun equivalent to 20% daripada revenue dia. Tinggi juga. 20.7 sebab ada company yang kita tengok sebelum ni dalam 11 sampai 20 lah. So yang ni 20. Mungkin sebab banyak prosesnya, banyak tiernya ke lah. Mungkin itu tinggi dia guna untuk sales dia 20% daripada revenue. Kemudian selling, informational and administrative expense. Ni lain pula percentage revenue 27.7. Banyak betul ni. Selling, informational and administrative expense 27.7% lagi. Yang ni cost of sales, yang ni selling, informational and administrative 27.7. R&D dia digunakan sebanyak berapa? 22%. Okay, daripada revenue dia tu 22% digunakan untuk R&D dia. Kemudian presentation, kemudian structuring changes dan sebagainya. So okay. Banyak juga cost dia yang terlibat tu sebab R&D 22 lah, 22 yang paling besar yang second besar digunakan daripada revenue dia. Yang paling banyak tu untuk selling, informational and administrative expenses ataupun 27.7% tu. Banyak juga. Okay, so
Bawah ni dia explain kenapa ada peningkatan ke penurunan ke as compared to dia punya previous year. Okay. I see. Okay, so mungkin cost of sale tu meningkat disebabkan adalah JV punya apa ni, transaction, proses-proses merger dan sebagainya tu. So ada cost kat situ. Okay. Mungkin kat situ sebab dia tinggi. Okay. Sebab saya pun terkejut juga tengok figure dia tadi tu. Okay. Apa lagi kita boleh nampak kat sini? Page ke 52 ni, okay, kita boleh nampak kat sini dia punya cash. Alright, so cash and cash equivalent ada berapa? Ada 1.7 billion. Short term investment dia ada 10.4 billion dan untuk long term investment excluding private equity, securities and cost, okay, 2.9 billion. So total up ada 15.195 billion. Manakala debt ada 39 billion. Short term borrowing 2 billion, long term debt 37 billion. So total ada 39.8 billion dia punya debt. Okay. Itu pecahan apa ni, dia punya explanation further. This is punya credit ratings. Alright. Kemudian page ke 56 ni, report of independent registered public accounting firm, digunakan KPMG, ni KPMG dia punya auditor. Sama juga bahagian report tadi, dah boleh go through dengan lebih details kat belah sini lah. Yang atas tadi tu more on macam summary saja. Dia punya details boleh tengok kat bahagian ni yang dah audited. Okey, seterusnya kita pergi ke page 111. Okey. So page ni cerita pasal apa? Cerita pasal legal proceedings. Okey, government investigation. So dia ada beberapa legal proceeding yang sedang berlangsung. Yang atas ni on the government investigations, okay, Greenstone investigation, subpoena relating to manufacturing of Quilivant XR, nama inquiry relating to Meridian Medical Technologies dan lain-lain. Kemudian apa lagi legal proceeding yang ada, matters resolved during 2020, apa yang dah selesai, Almond Therapy Consumer Class Action, kemudian kat sini guarantees and indemnification, certain commitment, contingent consideration for acquisition, insurance dan lain-lain. Okay. Kemudian bawah ni pada page 12, product, geographic and other revenue information. So ini dia pecahkan dengan lebih banyak lagi. Yang tadi kita tengok pecahan untuk US dan untuk international. So ini dipecahkan untuk US, develop Europe, develop rest of the world, emerging market. So yang of course US paling tinggi tadi 21.7, develop Europe 7.7, develop rest of the world 4.0 dan emerging market 8.3. So emerging market pun banyak juga kat situ. Mungkin dia ada explanation kat bawah ni, anda boleh baca. Mungkin disebabkan oleh apa ni, peningkatan daripada segi living cost ataupun income daripada middle class. Middle class punya peningkatan taraf hidup. So saya tak langsung mereka dapat akses kepada perubatan ataupun perkhidmatan healthcare yang lebih baik. So itu antara contributor dia. Yang bawah ni 113, page 113 dia tunjukkan dekat sini dia punya largest wholesale customer dia. Siapa customer yang paling besar dia? Pertama McKesson 16%, Amory Source Virgin Corporation 13%, Cardinal Health 10%. So ni top 3 dia punya wholesale customer. Ini pecahan the product revenue untuk dipecahkan kepada business ataupun subsektor dia. Dia panggil internal medicine,
9 bilion, onkologi 10 bilion, kemudian hospital 7 bilion, vaksin 6.5. Okey, kalau nampak kat sini vaksin dia masukkan untuk vaksin yang coronavirus ni ataupun COVID-19 ni. Kat bawah ni BNT 162. Okey, sorry, dia ada satu lagi sebenarnya. BNT 162 je sebab yang ni untuk age 16. Mana dia masukkan tu? Ataupun yang sini lah saya rasa BNT 162 tu contributed 154. So penjualan vaksin untuk tahun 2020 untuk vaksin COVID-19 154 juta, 154 juta. Saya nak tengok figure untuk 2021 tu. Okey, sama-sama kita nantikan nanti. Bila dia keluar di Bunipa, I think bulan Februari mungkin ataupun kita nantikan the latest announcement sebab bulan Februari ni banyak result akan keluar ataupun annual report akan keluar. So mungkin kita akan lebih banyak jumpa dengan annual report syarikat-syarikat yang lain-lain bulan Februari nanti. Okay. Alright, apa lagi yang kita boleh perhatikan? Dia bagi juga data untuk selected quarterly financial data. Anda boleh baca dia punya first, second, third quarter. So nampak dekat sini lebih kurang sama lah dia punya revenue setiap quarter tu tak jauh beza. Dia tak ada seasonal, dia panggil apa, seasonal income macam tu lah. Dia tak adalah macam satu quarter tu banyak paling tinggi, kemudian quarter-quarter lain kurang dan sebagainya. Okay, so I think that's all from me untuk hari ni. Berkenaan dengan annual report bagi syarikat Pfizer Incorporated, syarikat yang didagangkan di New York Stock Exchange. Sekali lagi terima kasih kepada anda yang join pada hari ini, okay, dan juga yang dah kongsikan video ini. Thank you so much. Sebelum itu saya ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan satu bentuk pelaburan yang dipanggil sebagai private mandate yang disediakan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd. Melalui perkhidmatan ini, servis ini, anda boleh melabur dalam stok global, saham, bukan unit trust. Ini memang stok ataupun saham ataupun kita panggil shares di global stock yang patuh syariah, yang mana anda tak perlu nak buat apa-apa. Anda hanya perlu keluarkan modal bagi Phillip Capital Management uruskan, dan anda boleh tengok anda punya portfolio dari semasa ke semasa. Okay? So ini merupakan satu servis yang disediakan oleh Phillip Capital bagi private mandate saham ataupun untuk equities market. So sekiranya anda berminat untuk dapatkan maklumat dengan lebih lanjut, anda boleh PM saya, okay, ataupun boleh klik link yang saya sediakan nanti untuk dapatkan further explanation berkenaan dengan this private mandate. Okay, so sekali lagi terima kasih kepada anda yang join, dan juga terima kasih kepada yang dah kongsikan video ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, dan juga follow Facebook page, dan juga sekiranya anda ingin dapatkan maklumat dengan lebih pantas, anda boleh follow Telegram saya. Saya dah create satu Telegram channel, anda boleh subscribe, dan kita dapat berkongsi dalam tu lebih banyak info berkenaan dengan pelaburan saham global. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.